Kerana dua sebab. Satu adalah TPM bercakap khusus kepada Belia Negeri Terengganu. Dan dia betul-betul cakap akan ditambah peruntukannya kalau syaratnya adalah kena undi lah PHBN. So, tak tahulah KJ kalau ini bukan rasuah. Saya tak tahu apa rasuah. Saya tak tahu apanya. Mungkin dari segi teknikal boleh bercakap sebegini. Kalau belum lagi penamaan calon, saya pun tidak pasti. Mungkin ada defense argument begitu. Maknanya kempen belum bermula secara formal lah. Jadi you can say whatever you want. Maybe that's okay. Legally dan technically. No, bawah Akta Pencegahan Rasuah sogokkan pada bila-bila waktu tak dibenarkan. Dan ini sogokkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Ya. Hari ini adalah Hari Penamaan Calon. Ya. Di 6 negeri. Hari ini adalah KJ kita tak turun rakam mana-mana Saya tidak bertanding. Saya tidak pergi berarak di mana-mana pusat penamaan calon. Syaril? Juga tidak. Tidak, ya. Juga tidak. Hari ini kita rakam pada 29 hari bulan. Ya. Mungkin akan kita release pada petang nantilah, ya. Dan saya tengok dalam media sosial tadi, Syaril, gambar dan juga video perarakan penamaan calon. Saya nampak sama ramai lah. Dia punya crowd pihak. Ya, kedua-dua pihak maksudnya dua coalition yang utama lah, PH dan PHBN dan juga PN. Perikatan. Ya. Tapi kita berpengalaman sebelum ini biasanya tak tahu KJ rasa benda tu menjadi apa-apa isyarat tak? Sebelum ni waktu kita menjadi active politician, kita cakap lah kehadiran yang ramai akan memberi isyarat baik, tapi sebenarnya setelah melihat politik sekian lama, ada beza ke dari segi siapa ramai siapa tak ramai kepada keputusan akhir? Tak adalah sangat, tapi perarakan ni lebih kepada semangat. Untuk jentera. Semangat untuk calon. Ya. Saya rasa Syaril pun ada pengalaman bertanding dalam pilihan raya. Saya pun ada pengalaman bertanding dalam pilihan raya. Walaupun kita sebagai calon, kita tahu pemikiran rasional kita, kehadiran orang ramai pada hari penamaan calon itu tidak bermaksud bahawa undi itu seramai itu. Tetapi sebagai manusia dan juga psikologi manusia, bila kita nampak di belakang kita panji-panji, poster, pemuda, puteri, wanita yang sorak nama kita dan juga nama parti kita, kita pun rasa semangat lah. Betul. Kan? Dan dalam tempoh kempen 13 hari ke 14 hari, biasanya kita ada dalam satu gelombang, satu bubble. Ya. Kita nak permulaan bubble itu adalah satu bubble yang menarik lah, dan baik. Jadi sebenarnya Syaril, saya suka waktu kita ada pilihan raya negeri semasa pandemik, sebab kita tak benarkan perarakan calon ni. Saya Menteri Kesihatan pada waktu itu, saya tak benarkan. Dan penamaan calon agak simple, dan kita tak rasa terpaksa untuk menunjukkan kekuatan kita. Sebab bila kita benarkan open macam hari ni, kembali macam normal, kedua-dua belah pihak kena tunjuk betapa kuatnya mereka. Stres lah. Stres lah. Tak tidur malam. Syaril pun ingat sebagai ketua pemuda bahagian, tak tidur malam, kena kumpul budak-budak, kena terpacak awal pagi untuk bawa panji-panji, bendera dan sebagainya. Just semata-mata nak bagi sokongan moral. Tapi sepatutnya kita buat seperti mana kita buat masa pandemik lah. Maknanya kedua-dua belah pihak setuju, hadkan jumlah 10 orang saja boleh pergi, masuk, hantar borang kepada SPR, khalas, habis cerita. Tapi kita tahu dalam senario politik tak akan jadi begitu, walaupun pemikiran rasional membawa ke situ. Tapi tak apa, saya juga tertarik bila bercakap tentang PRN ni, membaca tulisan KJ sendiri sebagai seorang fellow di ISEAS, ICES di Singapura, yang telah pun KJ tulis beberapa artikel. Yang terbaru adalah senario-senario yang KJ gambarkan, terutamanya di Selangor, sebagai sebuah negeri yang menjadi fokus utama kepada 6 negeri PRN ni, atau at least antara fokus utama. Dan KJ menggariskan beberapa senario, termasuk senario yang KJ kata tak mustahil berlaku, iaitu Perikatan Nasional boleh menang di Selangor, dan itu mendapat liputan berita yang agak meluas. Kalau boleh saya tanya dan provoke sikit, apa asas
KJ mengatakan perkara itu, dan saya tahu ada dalam artikel itu, mungkin boleh jelaskan pada pendengar. Tapi tidakkah KJ merasakan itu adalah satu senario yang amat-amat terpencil sekali? Ya, saya rasa dah banyak kali dah kami di KS sebut bahawa ramalan setakat hari pertama kempen Pilihan Raya Negeri, ramalan KS untuk Pilihan Raya Negeri adalah 3-3. Maksudnya kekal 3 negeri PN ataupun PAS, kekal dengan PAS, Kedah, Terengganu dan Kelantan. Dan 3 negeri yang ditadbir oleh PH akan kekal bersama dengan PH dan penumpang mereka BN, iaitu Penang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Cuma yang saya tulis ni, Syaril, adalah di Selangor. Sebab walaupun saya kata the state election in Selangor is PH's to lose, maksudnya PH berada dalam keadaan favourite dan sangat favourite di Selangor, ada keadaan tertentu di mana PN boleh menang. Dan saya telah menggariskan berdasarkan kepada dua andaian. Yang pertama adalah turnout, peratusan keluar mengundi di kalangan Melayu dan bukan Melayu, dan juga transferability. Maksudnya undi dulu yang diberikan kepada PH, sama ada dia pergi kepada rakan dia BN, sekarang rakan BN, dan vice versa lah. Undi yang pergi kepada BN dulu boleh pergi kepada PH, sebab mereka tak bertembung sekarang ni, dia 1 lawan 1. Ataupun undi dulu BN, dia pergi kepada PN. So saya menggariskan 3 senario. 2 daripada 3 senario tu dimenangi oleh PHBN lah. So bila kita tengok kepada komen media sosial, dia punya headline, KJ kata tidak mustahil PN boleh menang Selangor. Biasalah, penyokong PH ni dia tak baca artikel, dia baca headline saja. So dia kecam saya. Tak apalah, dia tak malas nak baca artikel. Tapi dalam 3 senario tu, 2 saya kata hampa menang lah. PHBN akan menang. Saya ambil senario di mana ada turnout yang tinggi lah, peratusan keluar mengundi yang tinggi di kalangan Melayu dan bukan Melayu, 81%. Ya, so that's a high turnout rate. Dan saya mengandaikan dalam senario pertama PH kekal 95% sokongan ataupun undi daripada bukan Melayu, because that's more or less what they got dalam PRU yang lepas lah, 95%. Dan mereka dapat dalam 52% undi Melayu, ya, undi Melayu. Sebab ini andaian berdasarkan kepada apa yang PH menerima pada pilihan raya umum di Selangor. Ya, the rest of the country they got quite low, but they got quite high in Selangor for Malay. Jadi keputusannya adalah 55 PHBN dan 1 PN. Itu senario yang terbaik lah. Senario yang terbaik untuk PHBN. Dia sapu 55 kursi, PN hanya menang 1. Hanya menang 1 sahaja. Okay. So this is, bagi saya senario ini unlikely lah, ya. Unlikely. Tapi ini the best case scenario. Senario kedua adalah average outcome. Maksudnya peratusan keluar mengundi di kalangan bukan Melayu adalah sama seperti di Johor. So Johor non-Malay yang keluar, PRN Johor adalah dalam 55%. Yeah. Okay, tapi kita kena ingat waktu tu pandemik, ya. So tapi kita buat andaian lah 55%. Dan mereka PHBN akan dapat sebahagian besar daripada undi tersebut. Namun demikian, kita andaikan bahawa PHBN hanya dapat 37% daripada undi Melayu. Maksudnya dulu 52%, tapi kita turunkan kepada 37%, sebab kita argue bahawa akan ada transfer daripada dulu sokong BN, dia tak sanggup nak bagi kepada PH, dia bagi kepada PN pula. Malah 52 dalam senario terbaik yang KJ cakap 2 minit tadi, ialah perfect transferability. Almost perfect. 90% transferability. Undi Melayu PH campur undi Melayu BN, dia combine sekali. Itu yang dapat 52. Ya. Yang ini kita turunkan kepada 37%, maksudnya tidak full ada perfect transfer, ada leakage. Dalam keadaan tersebut, PHBN akan dapat 34, PN akan dapat 22. Still menang lah. Still menang selesa. Menang selesa, tapi saya rasa ramai yang kata ini likely scenario lah. 34, 22 ataupun 20, lebih kurang 20 lah. Ya, 20. Senario 3 ni yang mengundang kemarahan orang PHBN yang tak baca artikel ni. Dan saya kata senario ini adalah the only path to power for PN lah, di Selangor ni. Di mana sama seperti senario 2,
but Syaril, dia punya leakage ataupun peratusan sokongan Melayu kepada PHBN turun hanya 5% kepada 32%. Only 5%. Dia turun only 5% daripada senario 2. Dan kita akan melihat PN mendapat 29 kursi dan 27 kursi untuk PHBN. Apa maksudnya? Maksudnya saya dapat senario ni sebab terlalu banyak marginal seat. Bila kita ambil senario tersebut, dia hanya memerlukan swing dalam 5% saja daripada undi Melayu dalam senario tersebut, turnout dan juga transferability swing 5% untuk Selangor tumbang kepada PN. Beberapa perkara untuk follow up apa yang KJ gariskan melalui artikel dan juga penjelasan di sini. Barangkali bila bercakap tentang senario 3 itu, senario doomsday untuk PHBN apabila boleh kalah dengan kursi-kursi marginal yang swing kepada perikatan, two things. Satu ialah macam kita pernah sebut, agihan undi yang hilang itu. Maknanya katakan KJ katakan senario 3 ni banyak undi Barisan Nasional yang hilang kepada perikatan. Apakah agihan itu? Jika ia terlalu banyak berlaku dalam kursi-kursi tertentu sahaja, dan maknanya kursi Perikatan Nasional favourite menang, itulah banyak leakage berlaku di situ. Tetapi kursi-kursi yang marginal kepada PH tidak banyak berlaku leakage itu, masih tak dapatlah senario 3 yang macam KJ gambarkan. Jadi agihan juga sama penting dengan jumlah seperti mana yang telah disebut tadi. Kedua yang mungkin lebih menarik untuk kita bincangkan ialah soal calon. Bila things are tight, dan the candidates matter, right? Dan meletakkan calon-calon yang sebetulnya akan memberi impact. Dan di sini mungkin kita nak ambil masa sikit bercakap tentang individu-individu tertentu. Kita dah bincang 2-3 kali tentang Zafrul, jadi mungkin tak perlu sebut di situ, melainkan mengatakan bahawa ketiadaan dia menunjukkan tiada lah, kalau tanya saya, tokoh nasional yang boleh dibanggakan daripada side Barisan Nasional, daripada side BN dan UMNO. Bukan saya kata yang lain tak bagus, sebab they are not national figures in the way Zafrul is. Itu realiti dan fakta yang saya fikir orang di UMNO pun boleh akui. Pada masa yang sama ada juga calon-calon lain yang menjadi menarik untuk kita bincangkan, termasuk ada 2-3 orang tak silap saya, ahli UMNO sebelum ini yang bertanding bawah logo Perikatan Nasional. Dan ini juga telah dibayangkan oleh pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional selama beberapa minggu. Mungkin orang ingat orang macam KJ akan bertanding PN. Tapi rupanya tidak. KJ masih dikeluar sekejap. Dia so far keluar sekejap. Tetapi adalah beberapa individu-individu pemimpin-pemimpin lokal daripada UMNO yang telah pun, saya rasa, gugurlah keahlian UMNO mereka secara automatik kerana menjadi calon Perikatan Nasional. Satu di Sungai Buloh, Datuk Harrison Hassan. Tapi dia bertanding di Jeram, di Kuala Selangor. Dulu dia ahli di Timbalan tu bahagian Sungai Buloh. Tapi dia wakil calon saya dulu. Oh yes, waktu Sungai Buloh. Waktu KJ bertanding PRD 15, Harrison adalah wakil calon, dan hari ini dia bertanding di Jeram. Di pencadang bukan wakil calon. I see. Di Kuala Selangor. Dan seorang lagi Datuk Nur Azli. Dia bekas Ketua Pemuda Bahagian Kuala Selangor. Oh, okey. Dia bertanding di kursi di Kuala Selangor lah. Saya tak berapa ingat kursi mana. Tapi Melawati. Ya. Dua kursi yang ada calon orang UMNO lah, pemimpin UMNO yang. Jadi di situ ada sedikit dinamika untuk melihat sama ada kesan yang positif kepada sudut Perikatan Nasional. Ya. Syarif, mungkin kita nak sentuh juga tentang seorang sosok figura yang agak divisive. Pandangan orang ramai dibahagikan kepada orang yang tak berapa suka dan juga orang yang rasa dia ada aura dan karisma tersendiri. Siapa? Iaitu mantan Menteri MITI, Datuk Seri Azmin Ali. Dan juga bekas Menteri Besar Selangor lah. Setelah beberapa minggu spekulasi mengatakan bahawa beliau mungkin tidak akan bertanding, nak berehat daripada politik dan sebagainya, tetapi akhirnya terjawab apabila pada majlis pengumuman calon, Tan Sri Mahyudin telah sebut bahawa beliau akan bertanding di Don Ulu Klang. Dan hari ini pun dia telah hadir penamaan calon Ulu Klang, dan dia bertembung dengan setiausaha politik kepada Datuk Seri Menteri Besar Selangor, Amiruddin, iaitu Yang Berhormat Juwairah, kalau tak silap saya. Dan apa pandangan Syaril terhadap
chances, peluang Azmin. Sebab Azmin ni seperti mana yang saya sebutkan lah, memang Azmin ada dia punya aura tersendiri. Kalau takkanlah jadi menteri besar, takkanlah jadi menteri, tetapi beliau dihantui oleh langkah Sheraton lah. Kalau tanya penyokong-penyokong Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, antara figura mereka paling tak suka ialah Datuk Seri Azmin Ali. Dan kalau tanya mereka, yang mirip pada PHBN menganggap bahawa Azmin ni bungkus, habis. Tak ada peluang. Disebabkan langkah Sheraton dan beberapa insiden lain dan yang tak perlu kita ulas kat sini. Jadi atas sebab-sebab itu mungkin ramai pemerhati politik nasional menganggap bahawa Azmin is finished. Namun saya setuju apa yang KJ katakan dari segi, saya tak tahulah nak panggil aura ke, tetapi dia ada sesuatu di Selangor. Local factor dan juga Selangor factor lah yang tak boleh tak diwakili ataupun tak ada di negeri-negeri lain. Jadi kalau dia pergi negeri lain, dia pergi KL ke, dia pergi Johor ke, mungkin tak nampak lah bayangan itu. Tetapi di Selangor dia masih mempunyai satu keberadaan ataupun aura yang tak boleh dinafikan di Selangor. Saya menganggap ini adalah mungkin peluang terakhir untuk Datuk Seri Azmin, walaupun beliau hanya pernah kalah sekali sebenarnya. So it's just last election saja dia kalah. Tetapi dari segi career dan kerjaya dia, I don't think he can afford to, because the narrative yang you are finished is so overwhelming. Jadi kalau dia betul-betul kalah sekali lagi dalam pilihan raya negeri dan tak mendapat tempat, dua perkara akan berlaku. Dari segi national politics mungkin akan tinggalkan dia. Kedua ialah dalam bersatu sendiri, beliau mungkin akan tercicir lah berbanding dengan pemimpin-pemimpin lain, termasuk Datuk Seri Hamzah yang dilihat sebagai the natural successor to Muhyiddin. So for those two reasons, he needs to win this one. Saya faham lah sebab dia punya pertaruhan itu agak besar kali ini. Takut dia kalah 2 kali berturut-turut. Tapi dalam politik ni satulah Syariah, saya dah belajar never write anyone off lah. Walaupun dia kalah beberapa kali, saya rasa dalam politik ni sangat-sangat unpredictable. Kita tak menentulah, dan kita tak boleh kata orang tu koyak habis lah dia punya career. Sebab kita dah tengok kebangkitan kerjaya orang yang kita rasa dia memang dah kalas dah. True. Mungkin sikit lagi Syariah berkenaan dengan pilihan raya negeri ni. Kalau kita tengok negeri-negeri lain lah, antara negeri yang menarik, kita tengok di Pulau Pinang, sahabat kita Datuk Seri Rizal Naina Marikan akan bertanding di Dun Bertam. Seperti mana yang pendengar tahu, Rizal dulu adalah ahli parlimen kepala batas, tewas pada pilihan raya yang lepas. Dan beliau telah memilih untuk bertanding di Dun Bertam. Bertam ni adalah Dun kampung Pak Lah lah. So Pak Lah punya stronghold, dan Rizal pun dulu setiausaha politik kepada Pak Lah. Dia menang split di Bertam, dia menang. Dia kalah di 2 lagi Dun pada pilihan raya parlimen. So ada pandangan berkenaan dengan Rizal? Again, big risk macam Azmin jugalah. Mungkin ini yang saya sebut, saya rasa lain untuk Datuk Seri Rizal. Sebab tiada naratif bahawa Rizal is finished. Jadi itu maksud saya beza Rizal dengan Azmin. Walaupun point KJ katakan never write anyone off is absolutely true lah. And hopefully that applies to us too. And kita bukan tak sedar tentang hakikat tu bila kita cakap sebegini. Tapi serious pointnya adalah Datuk Seri Rizal saya fikir tidak dibebani lah seperti mana Datuk Seri Azmin. Cuma dia pun mendapat tekanan-tekanan dia. Kalau tadi kita kata dalam bersatu mungkin ada yang minat pada Datuk Seri Azmin, mungkin ada yang kurang. Dalam UMNO Penang saya fikir pun cerita sama. Ya, betul. Tak jauh beza jugalah macam Zafrul. Datuk Seri Rizal ni dilihat sebagai figura nasional, dilihat sebagai orang yang perform sebagai menteri, kalau tanya saya lah, antara yang maybe not superstar but really good steady hands as minister and as pentadbir. Tetapi setahu saya tidak digemari oleh UMNO Penang, oleh kepimpinan UMNO Penang langsung. Jadi ada tekanan-tekanan dan ada ura-ura pastikan kalau Rizal nak bertanding dia tidak boleh jadi calon timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Itu pun ada juga bunyi-bunyi dia. Saya rasa pengerusi UMNO Pulau Pinang, Nana Musa, dia wayang lah. Dia wayang dengan semua pihak. Yang tak suka Rizal ni shake lah.
Sheikh Bagan lah yang akan bertanding juga. Jadi anyway, itu internal things lah. Tapi cakap pasal Pulau Pinang ni, satu lagi perkara Syaril adalah dinamika dalam DAP. Sebab ramai yang kata veteran DAP digugurkan macam Chong Eng, Ramasamy dan sebagainya. Tetapi dia punya Emperor masih lagi bertanding. Dan banyak bunyi-bunyi, bukan sekadar bunyi, ada yang keluar parti kan. Ada yang telah berkeluar parti mengumumkan dan bertanding sebagai calon bebas di Pulau Pinang. Itu yang kita baca. Saya tak dapat semak setakat kita rekod ni betul-betul dia dah hantar borang pencalonan atau tidak, tetapi ada individu yang keluar parti DAP kerana digugurkan, dan mungkin soal sama ada orang nak cakap ini soal merajuk ataupun sebenarnya lebih mendalam, iaitu mereka merasakan bahawa Penang ni macam dominasi DAP Penang ni oleh individu itulah. Emperor ni Lim Guan Eng lah. KJ, kita cakap banyak Selangor, dalam Penang ni ada tak KJ terfikir mungkinkah dengan soal Emperor ni dan juga Ketua Menteri sedia ada, mungkinkah boleh tiba-tiba jadi Ketua Menteri calon ketiga? Or you think that's too far-fetched? Saya berpandangan dan apa yang saya tahu, DAP dah setuju dan Anthony Loke dah bagi jaminan bahawa Chow Kon Yeow akan kekal sebagai Ketua Menteri walaupun ada usaha daripada Emperor untuk kembali. Dan saya rasa settle lah the question. You don't think? Saya rasa optiknya kepada orang ramai agak teruk jika Chow Kon Yeow tak akan dapat kekal sebagai Ketua Menteri sekiranya PHBN menang di Pulau Pinang nantilah. Okay. Dan mungkin last sekali Syaril, ini saya tak nak komen sebab mungkin orang kata saya orang yang ada kepentingan. Kenapa ada yang dah jadi ahli parlimen, dah jadi menteri nak bertanding sebagai adun? Mungkin di Negeri Sembilan lah. Ya, di Negeri Sembilan ada 2 orang yang buat begitu Tapi saya tahu KJ fokus pada seorang lah. Anthony Loke tak apalah, dia nak tapau jadi menteri, jadi ahli parlimen, jadi Dun, jadi Datuk Bandar, tak apa. Ini seorang lagi tu. Ada seorang lagi tak? Datuk Seri Jalal pun bertanding juga. Dua-dua. Jalal okey. Okay. Seorang lagi tu. Jalal bukan menteri. Right. I don't know KJ, mungkin setelah KJ keluar daripada UMNO, tak nampak siapa talent dalam Negeri Sembilan ke macam mana? Sebab saya rasa ada beberapa talent-talent UMNO Negeri Sembilan yang patutnya diketengahkan. Mesej yang tersirat yang dihantar, tak ada orang hebat kat rantau lah. Kat rantau lah. Selain daripada dia. Dia sajalah yang hebat di kalangan UMNO rantau ni. Saya kesian juga sebab UMNO rantau ramai yang cerdik pandai ni. Itu yang saya maksudkan. Setelah bekas timbalan Ketua UMNO bahagian Rembau diusir keluar dari parti, dah tak ada orang lain dalam UMNO Rembau. Ada ramai. Tapi yelah, dia nak ambil semua, ambil lah. Biasalah. Okay, sebelum kita pergi ke break, Syaril, ada satu perkara serius yang saya nak bangkitkan. Ini tentang PRN? Tentang PRN ni. Ini berkaitan dengan nanti kita akan bincang pengumuman ekonomi madani PMX. Antara lain adalah yang kata, kenapa nak kena umumkan benda ni sebelum pilihan raya, nampak macam ada gula-gula pilihan raya dan sebagainya, yang kita akan jelaskan nanti. Cuma saya nak tarik perhatian pendengar kepada satu insiden yang saya rasa agak serius. Dan ini telah berlaku semalam pada 28 hari bulan Julai dalam satu ucapan yang kalau tak silap saya dibuat di Terengganu, di Terengganu oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri, di mana beliau sebut bahawa beliau akan bagi geran kepada Persatuan Belia Gabungan Ketengah berjumlah RM100,000 dan RM250,000 kepada Majlis Belia Terengganu, dan RM200,000 bagi Persatuan Pemotoran di negeri itu. Dia tak sebut persatuan apa. Dia kata budak-budak motor ni akan dapat RM200,000. Dan saya quote, itu baru saya umum. Lepas ini PM naik, dia akan top up, akan tambah lagi insyaAllah. Asalkan pada 12 hari bulan Ogos nanti para belia mengikut gelombang biru dan gelombang merah yang ada di negeri Terengganu ini. Kalau makin kuat tepukan, banyak-banyak PM akan luluskan. Boleh tak kita tengok klip tersebut? Saya ucapkan tahniah. Sambutan luar biasa daripada belia-belia seluruh negeri Terengganu pada hari ini.
Untuk itu, kalau tadi belia ke tengah telah memberikan peruntukan RM30,000 dan saya tambah RM70,000 jadi RM100,000 untuk Majlis Belia Negeri Terengganu, saya luluskan RM250,000. Untuk pasukan bermotosikal seluruh negeri Terengganu, saya berikan peruntukan sebanyak RM200,000 untuk seluruh motosikal di Terengganu. Itu baru saya. Lepas ini PM naik, dia akan top up, akan tambah insyaAllah. Asalkan pada 12 hari bulan Ogos nanti, para belia mengikut gelombang biru dan gelombang merah yang ada di negeri Terengganu, boleh? Kalau makin kuat tepukan, makin banyak PM akan luluskan. Sikit atau sikit. Kalau kuat lagi banyak insyaAllah. Ya KJ, biasalah dalam pilihan raya ni akan ada cara untuk memancing undi. Tapi saya setuju ada beza antara apa yang kita akan bincang dalam ekonomi madani dan adakah itu soal gula-gula politik, RM100 dan sebagainya. Ada beza statement PM dan juga statement TPM ini. Kerana dua sebab. Satu adalah TPM bercakap khusus kepada belia negeri Terengganu. Dan dia betul-betul cakap akan ditambah peruntukannya kalau syaratnya adalah kena undi lah PHBN. So, tak tahulah KJ kalau ini bukan rasuah. Saya tak tahu apa rasuah. Saya tak tahu apanya. Mungkin dari segi teknikal boleh bercakap sebegini. Kalau belum lagi penamaan calon, saya pun tidak pasti. Mungkin ada defense argument sebegitu. Maknanya kempen belum bermula secara formal lah. Jadi you can say whatever you want. Maybe that's okay. Legally dan technically. No, bawah Akta Pencegahan Rasuah sogokkan pada bila-bila waktu tak dibenarkan. Dan ini sogokkan. Ya, saya tak tahulah, dah dilihat dalam media sosial begitu, dah disebarkan begitu luas. Saya tak tahu KJ ada keyakinan atau tidak akan disiasat ataupun benda saya tak ada keyakinan ia akan disiasat. Dan will just be one of those things lah. Nanti lepas segmen ni kita akan kupas berkenaan dengan naratif madani, Syaril. Dan saya nak sebut sebelum kita kupas ni, I'm quite positive about it. Tapi bila tengok benda macam ni, benda yang bagus pun kita rasa sedih. Sebab terpaksa terima benda ni. Ya. Dan saya nampak penyokong PH pun semua samalah. Dia excuse benda macam ni. Itu kita dah bincang banyak kali. Basically the hypocrisy and the inconsistency from PH supporters ni. Lepas tu alasan dia apa? Alasan dia, oh ni multiverse. Macam dia melawakkan benda tu. Macam dia melawakkan benda ni. Dan better ini daripada Perikatan Nasional. Itu je lah defense dia sekarang kan. Multiverse kepala otak lah kau. Tapi tak apalah, dalam segmen selepas ni kita akan cuba bagi message yang affirmatif, yang positif tentang kerajaan perpaduan melalui naratif madani. Tapi sebelum itu memang benda ni kita rasa tak betul lah. Dan I mean, up to you lah sebagai penyokong PHBN, whether you really want to excuse it, and if you can sleep soundly, that's up to you. Okay. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.